Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi. Kita dah tiba pada siri yang ke-55. Sedar tak sedar Allah permudahkan segalanya, syukur. Kita telah tiba pada siri yang ke-55 daripada program Hamba Ilahi, di mana kita membaca dan juga menghayati akan ilmu dan juga penyampaian daripada Imam Nawawi di dalam kitab beliau yang terkenal Al-Adhkar, yang mana menjadi rujukan setiap daripada kitab. Saya pasti kebanyakan sahabat-sahabat telah ada kitab ini, namun kepada yang tidak ada, kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian, boleh sahaja tekan pada link di ruang komen yang akan diberikan kemudian. Lalu ahlan Hardi Suhaimi, Nur Hayati Yahya, Muhammad Badrul Syam, Kak Nur Lili Zabidi, Galid Spirit, Hairina Nawawi, Nadiah Nawawi, Bunga Lawang, Arif Taib, kemudian Nur Razia Mukhtar, Kak Safia Sapian, Nadiah Nawawi, Nur Zaidah Jailani, Kak Rahila Junid, Neni Ros, Kak Safia Sapian, Salabia Sa'ad, Rosni binti Abdullah, Nur Liza, Zimadun, Nasir, kemudian Tuan Nur Rahim Syarif, Kak Zaliha Kamaruddin, Masria Maria, Jasni Aziz, dan juga Anita Maizan, Syamsia Salis, Kak Karimah binti Abu Bakar, Rosni binti Abdullah, dan juga Kak Kati Khairuddin, Kasim Masya, Kak Aminah Hitam, Ida Nurshima, Muhammad, Yaya Lia, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, yang beroleh kebaikan daripada pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu ahlan kepada sahabat-sahabat, kita telah tiba pada riwayat yang menceritakan tentang jawapan pada iqamah. Apakah jawapan yang patut kita ungkapkan untuk iqamah? Maka di sini kita nampak pada muka surat yang ke-109. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat yang ke-109. Muka surat 109 pada pertengahan muka surat. Pertengahan muka surat 109. Sambil itu, apa kata kita sama-sama perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama, terima kasih kita berada siri yang ke-55, bab yang ke-27, muka surat yang ke-109. Maka di sini Imam Nawawi membawakan jawapan-jawapan untuk perkataan azan yang kita telah baca dan juga untuk iqamah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada pertengahan muka surat 109, kata Imam Nawawi pada lafaz qad qamatis salah, qad qamatis salah, bila kita iqamah kita akan dengar muazzin pada waktu itu melaungkan qad qamatis salah, qad qamatis salah.
Maka pada qad qamatis salah, apakah jawapannya? Maka terjemahan qad qamatis salah, solat telah didirikan. Solat telah didirikan. Qad, sesungguhnya, qamat, telah didirikan. As-salah, iaitu solat. Maka pada waktu itu hendaklah dijawab dengan ucapan aqamahallahu wa adamaha. Lalu jawapan untuk qad qamatis salah, bila kita dengar, semalam kita dah baca tentang jawapan as-salatu khairum minan naum, sadaqata wa bararta. Jawapan untuk la haula wala quwwata illa billah. Maka di sini jawapan untuk qad qamatis salah, kata Imam Nawawi, jawapannya adalah aqamahallahu wa adamaha. Apakah terjemahan aqamaha? Sama-sama sahabat ikut saya. Aqamahallahu wa adamaha. Lagi sekali. Lalu bila muazzin pada waktu itu melaungkan qad qamatis salah, maka perlu dijawab aqamahallahu wa adamaha. Apakah terjemahannya? Semoga Allah selalu menegakkan salat dan mengekalkan salat ataupun azan. Semoga salat ini sentiasa dikekalkan, supaya semoga syiar azan dan iqamah ini selalu dikekalkan. Itulah maksudnya. Maka di sini kata para ulama, daripada mana datangnya ini? Maka rawahu Abu Daud, ianya adalah riwayat Abu Daud. Dan dalam riwayat Abu Daud ada penambahan perkataan waja'alani min salihi ahluha, dan jadikanlah aku daripada kalangan orang penghuni-penghuninya yang salih. Ahluha maksud ahlus salah, orang-orang yang menjaga salat yang baik. Waja'alani min salihi ahliha, ada penambahan dalam riwayat Abu Daud. Di dalam sebahagian kitab fiqh, contohnya dalam kitab At-Tanbih, maka pada waktu itu ada juga dinukilkan untuk menjawab dengan jawapan aqamahallahu wa adamaha madamatis samawatu wal ard. Dan ada beberapa lagi pandangan-pandangan yang lain. Maka apa yang dinukilkan oleh Imam Nawawi ini ada dalam riwayat Sunan Abu Daud. Seterusnya, kata Imam Nawawi, pada lafaz azan dan juga iqamah, ataupun lebih kepada lafaz azan, ketika mana tiba pada lafaz azan asyhadu an la ilaha illallah dan juga asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ada jawapan-jawapan yang selain daripada jawapan perkataan itu. Lalu yang kita biasa dengar, bila kita dengar lafaz azan, bila muazzin melaungkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita jawab sama, asyhadu an la ilaha illallah. Bila pada waktu itu muazzin menyebut asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jawab sama, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun di sini Imam Nawawi menukilkan pada waktu itu boleh juga dijawab dengan sedikit penambahan. Maka di sini kata Imam Nawawi, pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah, yang mana terjemahannya adalah aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Bila muazzin pada waktu itu melaungkan asyhadu an la ilaha illallah, maka apakah jawapan dia? Kata Imam Nawawi, maka pada waktu itu dijawab dengan ucapan wa ana, ada pertambahan ana, wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Apakah terjemahan wa ana? Terjemahannya dan aku. Lalu bila muazzin pada waktu itu melaungkan asyhadu an la ilaha illallah, selain daripada pada waktu itu kita jawab dengan sebutan yang sama, asyhadu an la ilaha illallah, maka kata Imam Nawawi boleh juga dijawab dengan wa ana asyhadu an la ilaha illallah, tambahkan perkataan wa ana di awal. Lalu sama-sama sahabat ikut saya, wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Apakah terjemahannya? Dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Lalu ni ada pada waktu itu pertambahan wa ana. Begitu juga kata Imam Nawawi pada lafaz asyhadu anna muhammadar rasulullah, selain daripada pada waktu itu mengikut sama seperti mana muazzin, maka dijawab juga dengan ucapan wa ana asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu adanya pertambahan perkataan wa ana di sini, kata Imam Nawawi. Apa dalilnya? Kejap lagi kita akan baca pada riwayat yang ke 105. Pada riwayat 105 dan juga 106 kita akan baca pada waktu itu riwayatnya. Maka sebab itu Imam Nawawi bawakan dulu, adapun riwayat-riwayat akan menyusuli kemudian. Maka daripada sini, ketika mana pada waktu itu muazzin melaungkan asyhadu an la ilaha illallah, maka selain daripada jawapannya adalah sama, asyhadu an la ilaha illallah, maka dijawab juga wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Ketika mana muazzin melaungkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selain daripada kita jawab dengan jawapan yang sama, maka pada waktu itu juga kita sebut wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian kata Imam Nawawi pada muka surat 110, kata Imam Nawawi, bila dah jawab seperti mana tersebut, kemudian diikuti dengan ucapan raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, aku redha Nabi Muhammad sebagai nabiku, wa bil islami dina, dan aku redha Nabi sallallahu alaihi Islam sebagai agamaku. Maka Imam Nawawi mengambil pandangan, hadisnya kita akan baca pada riwayat 111 dan juga 105 dan juga 106. Lalu Imam Nawawi punya pandangan, hadis riwayat 105 dan 106 itu disebutkan ketika mana pada waktu itu muazzin melaungkan asyhadu an la ilaha illallah dan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu sebab itu kata Ibnu Allan, wa ma dzakarahul musannif, dan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi minal ityani bihadhil ajwibah, dengan untuk membawa jawapan-jawapan dan juga doa ini, aula, adalah bagus dan afdal, illam yatarattab alaihi tarka ijabati ma ba'dah, dengan syarat pada waktu itu dia tidak terlepas untuk menjawab akan kalimah-kalimah azan yang lain. Maka pada waktu itu ketika mana muazzin melaungkan asyhadu an la ilaha illallah, dia pun cepat-cepat jawab asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Begitu juga pada kali kedua, bila muazzin melaungkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pada waktu itu dia pun jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru dia jawab pada ketika mana muazzin selesai kali kedua asyhadu an la ilaha illallah, dia pun jawab raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Itu cara susunan dia. Maka apa riwayat dia? Kejap lagi kita akan baca. Riwayatnya pada riwayat 105 dan juga pada riwayat 106. Begitu juga dalam riwayat Baihaqi ada menyebut tentang itu. Lalu itu pandangan Imam Nawawi. Ada juga sebahagian para ulama hadis menyebut, maka doa raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil islami dina, maka pada waktu itu dibawa pada hujung azan. Bila dah habis azan, maka barulah dibawa. Tetapi Imam Nawawi memilih pandangan, dan pandangan beliau adalah pada waktu itu dibaca selepas daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dibacakan doa ini raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil islami dina. Maka ini yang kita nampak. Sebab itu kata Ibnu Allan, maka disunnahkan untuk baca seperti mana yang Imam Nawawi nukilkan,
Namun jangan pada waktu itu ambil masa yang lama sehingga terlepas untuk menjawab perkataan-perkataan azan yang lain. Adakah jelas so far? Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Terima kasih kepada yang telah share, yang telah kongsi dan juga yang telah sebar luaskan. Adakah saya boleh teruskan? So far faham ke setakat ini? Mohon sahabat-sahabat berikan maklum balas. Kalaulah ada yang tidak faham, lalu Alhamdulillah jelas kata Galib Spirit dan juga Hairina Nawawi dan lain-lain. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas. Lalu kita telah selesai tentang jawapan azan dan juga iqamah. Maka jawapan azan adalah sama seperti laungan muazzin, kecuali pada ucapan la haula wala quwwata, pada jawapan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah yang kita akan belajar dalilnya nanti. Dan kemudian yang mana jawapan untuk hayya 'alas salah hayya 'alal falah adalah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian as-salatu khairum minan naum, jawapannya adalah sadaqta wa bararta. Jawapan untuk aqamahallahu wa qad qamatis salah adalah aqamahallahu wa adamaha. Dalam sebahagian riwayat wa ja'alani min salihi ahliha. Kemudian dalam sebahagian kitab, contohnya dalam kitab At-Tanbih, pada waktu itu ada penambahan aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Kemudian pada ucapan asyhadu an la ilaha illallah dan juga asyhadu anna muhammadar rasulullah pada azan, maka pada waktu itu selain daripada jawapan-jawapan azan, ada pada waktu itu doa raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula wa bil islami dina. Seterusnya, apakah doa selepas azan? Maka pada waktu itu disebut selepas selesai menjawab semua bacaan azan. Dan dalam kitab Futuhatur Rabbaniyah disebut wa fil iqamah, begitu juga iqamah. Selepas daripada menjawab lafaz azan dan juga lafaz iqamah, maka pada waktu itu buatlah dua benda. Apakah dua benda? Maka pada waktu itu bacalah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dilanjutkan dengan doa berikut. Kenapa kena baca selawat? Nanti akan dibawakan dalil, Imam Nawawi bawakan dalil pada riwayat yang ke-110 nanti. Riwayat yang ke-110 adanya perkataan salli ala Muhammad. Maka di situ, daripada situ Imam Nawawi ambil pada waktu itu untuk membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Nawawi, lepas dah habis azan, maka pada waktu itu bacalah selawat kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas daripada membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu doalah dengan membaca doa berikut, Allahumma, sama-sama sahabat ikut kerana sahabat dah hafal doa selepas azan. Allahumma Rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Apakah terjemahannya? Allahumma, ya Allah, Rabb hadhihi ad-da'wati tammah, Tuhan pemilik kepada seruan yang sempurna ini, was-salatil qa'imah, Tuhan kepada solat yang akan didirikan ini. Lalu daripada tukarkan kepada, kat sini ditulis Tuhan daripada, lalu sebenarnya Tuhan kepada, kerana tidak ada lafaz min di sini. Maka pada perkataan daripada seruan dan daripada solat, mohon tukarkan kepada. Lalu mohon tukarkan daripada kepada apa? Kepada perkataan kepada. Lalu jangan keliru pula. Lalu daripada tukarkan kepada. Okey. Kepada apa? Kepada perkataan lafaz perkada. Apa? Kepada. Saya pun dah mula tersasul. Okey. Lalu ya Allah, Tuhan kepada seruan yang sempurna ini, Tuhan kepada salat yang akan didirikan ini, kurniakanlah
berikanlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan kurniaan yang terpuji. Al-wasilah. Apakah itu wasilah? Maka penerangan dia panjang lebar yang Ibnu Allan tuliskan di sini. Serta bangkitkanlah baginda pada tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maka maqam Mahmud, yang mana terjemahannya adalah tempat terpuji, maka sabit dalam riwayat Ibnu Hibban, wa qad warada fi sahih Ibnu Hibban, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yab'atsullahu an-nas, Allah akan bangkitkan manusia kelak. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala akan memakaikanku dengan pakaian yang pada waktu itu hullatan khadra, pakaian yang berwarna hijau. Fa aqul, maka pada waktu itu aku akan berkata memuji Allah, masya Allahu an aqul, pujian yang hanya Allah tahu tentang pujian tersebut. Fadzalikal maqam mahmud, itulah yang dikenali sebagai maqam mahmud. Maka maqam mahmud adalah pada waktu itu anugerah yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW daripada kedudukan yang tinggi, sehingga pada waktu itu baginda boleh memberi syafaatul uzma dan juga syafaatul kubra. Maka inilah yang kita nampak pada maksud daripada maqam mahmud pada doa ini. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, bila dah berselawat, pada waktu itu bila telah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila telah berdoa selepas azan, maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, thumma yad'u bima sya'a min umuril akhirati wad dunya. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika mana dah selawat dan membaca doa selepas azan yang sabit dalam riwayat, kemudian dilanjutkan dengan membaca apa sahaja doa, sama ada berkaitan urusan dunia dan akhirat. Boleh doa apa-apa, boleh doa berkaitan tentang ibu bapa, boleh doa tentang husnul khatimah, boleh doa untuk mendapat redha Allah. Maka pada waktu itu kata Imam Nawawi, bolehlah pada waktu itu untuk berdoa dengan doa-doa yang sesuai pada waktu itu selepas daripada azan. Selepas daripada azan, maka pada waktu itu digalakkan untuk berdoa dengan apa jua doa yang berkaitan tentang urusan duniawi dan juga ukhrawi. Kerana dalam sebahagian riwayat disebut waktu di antara azan dan juga waktu di antara salat adalah waktu yang mustajab doa. Waktu di antara azan dan juga waktu di antara salat adalah pada waktu itu mustajab doa. Maka doa apa-apa, doa untuk ibu bapa jangan lupa, doa untuk husnul khatimah boleh juga digalakkan, doa untuk akhirat kita bahkan, dan juga doa untuk dunia kita. Maka ini adalah yang mana kata Imam Nawawi digalakkan untuk melakukan apa-apa doa selepas daripada pada waktu azan tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka kita telah selesai berkenaan tentang adab-adab menjawab azan dan juga iqamah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, okey, lalu apakah riwayatnya? Lalu antara riwayatnya adalah kita nampak di sini hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana sabda Nabi SAW, ad-du'a bainal adhan wal iqamah la yurad. Maka sabda Nabi SAW, doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak, ianya adalah mustajab. Maka sebab itu daripada riwayat Anas tersebut, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka pada waktu itu digalakkan untuk memperbanyakkan doa, kerana doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Lalu sebab itu kadang-kala ada orang yang doakan untuk ibu bapa dia. Lalu kadang-kala orang salah faham, dia terlupa riwayat ini, hadis riwayat Tirmizi yang mana dan juga Abu Daud, hadis riwayat Tirmizi dan juga Abu Daud. Maka ada sebahagian orang kata, kenapa nak doa ni, padahal pada waktu itu doa lepas azan dah dibaca. Maka sebenarnya ada riwayat sabda Nabi SAW, ad-du'a bainal azani wal iqamah la yurad.
doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Maka banyakkan doa. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, kemudian dilanjutkan dengan membaca apa sahaja doa untuk urusan dunia dan akhirat. Apa dalilnya? Tadi kita telah sebut, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah la yurad, ataupun dalam sebahagian lafaz berbunyi ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Lalu catatkan di situ dalilnya hadis riwayat Tirmizi dan juga Abu Daud bahawa doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Sebab itu kata Imam Nawawi, doa apa-apa, banyakkan doa. Jangan pada waktu itu sementara nak menanti qamat kita bermain gadget. Sementara nak menanti qamat, pada waktu itu kita buat perkara yang tak bermanfaat. Banyakkan doa kerana pada waktu itu azan doa tidak ditolak. Lalu dalil-dalilnya apa? Dalil-dalil tentang apa yang Imam Nawawi nukilkan tadi berkenaan tentang adab-adab menjawab azan dan juga iqamah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, riwayat yang pertama 102 daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida", apabila kalian mendengar suara azan. Lalu sebab itu daripada sini kata para ulama digalakkan pada waktu itu disunatkan untuk menjawab azan untuk orang yang dengar. Lalu kalaulah orang yang tak dengar, maka pada waktu itu kalaulah dia tidak menjawab azan tak mengapa. Sebab Nabi bersabda, "Idza sami'tumun nida", apabila kalian mendengar azan. Di sini juga kata Ibnu Allan termasuk dalam azan adalah iqamah. Termasuk pada azan asyamilu lil azani wal iqamah, termasuk pada waktu itu iqamah. Lalu sahabat boleh letak di situ termasuk azan adalah iqamah. Maka Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka kat situ kita tulis, sebab itu kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, lalu sesiapa yang mendengar azan dan iqamah walaupun dengan suara yang sama-sama tak berapa jelas, maka pada waktu itu yusannu ijabatuhuma, digalakkan, disunatkan untuk menjawabkannya. Sebab Nabi sebut idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengar suara azan. Lalu walaupun mendengar sama-sama, maka jawablah pada waktu itu akan azan, dan termasuklah pada azan adalah iqamah. Lalu sabda Nabi SAW, nak jawab bagaimana? Manakah dalil yang mengatakan kena jawab sama seperti mana muazzin? Maka sabda Nabi SAW, faqulu misla ma yaqulul muazzin, maka ucapkanlah seperti mana yang diucapkan oleh muazzin. Itu dalilnya. Maka daripada sini apa yang muazzin ungkapkan, maka ungkaplah ungkapan yang sama. Habis tu kenapa hayya 'alas salah, hayya 'alal falah kita tak ungkapkan sama macam tu? Kita jawab berbeza. Sabar, tunggu dulu. Ada banyak lagi riwayat yang kita belum baca. Maka sebab itu Imam Nawawi bawakan riwayat 103. Imam Nawawi membawakan riwayat 103 dan 104. Riwayat ni adalah riwayat 104. Maka di sini kita nampak disampaikan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Nanti kita akan baca riwayat 103 ini nanti di hujung. Kita baca riwayat 104. Lalu disampaikan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Minta maaf, riwayat 104. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muazzinu Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah, qala ashhadu an la ilaha illallah, thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala hayya 'alas salah, qala la haula wala quwwah illa billah." Ini kita baca riwayat 104 dulu. Kerana kadang-kala ada orang tanya, riwayat 102, bahkan riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, apa yang muazzin ungkap kita kena ungkap. Kenapa hayya 'alas salah berbeza? Maka ini adalah jawapannya. Begitu juga ketika mana muazzin berkata, "Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah, tsumma qala Allahu akbar,
qala Allahu akbar thumma qala la ilaha illallah qala la ilaha illallah min qalbih dakhalal jannah. Maka ini cara para ulama mengambil dalil daripada riwayat-riwayat. Apakah terjemahan dia? Maka sabda Nabi SAW riwayat daripada Umar bin Khattab, apabila muazzin mengucapkan Allahu Akbar, kemudian salah seorang daripada kalian yang mendengar tersebut mengucapkan Allahu Akbar, kemudian apabila muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia pun menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian apabila muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apabila muazzin mengucapkan hayya 'alas salah, lalu dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini dalilnya bahawa untuk hayya 'alas salah dan juga hayya 'alal falah, maka pada waktu itu jawapan dia bukan sama seperti muazzin. Jawapannya adalah hauqalah la haula wala quwata illa billah. Kita baca di hujung itu. Kerana yang lainnya adalah sama. Maka sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan seperti mana yang muazzin ucapkan kecuali hayya 'alas salah dan juga hayya 'alal falah dengan hauqalah, maka pada waktu itu dia mengucapkan la ilaha illallah daripada lubuk hatinya, benar-benar dia menjawab, maka sabda Nabi dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk syurga. Lalu rugi kita tak jawab azan. Kadang-kala dengar azan kita tak jawab. Moga Allah beri istiqamah kepada saya dan sahabat-sahabat untuk kita sama-sama dapat menjawab azan, kerana ianya adalah menjadi penyebab untuk masuk ke syurga, kerana ianya adalah pada waktu itu sunnah baginda Nabi SAW yang mulia. Kita berhenti di sini. InsyaAllah esok kita akan baca daripada riwayat 103 dan seterusnya, insya-Allah. Boleh ke boleh? Lalu sahabat-sahabat yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram kuliah Ummah Aziz. Lalu kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram kuliah Ummah Aziz. Saya nampak ramai yang join grup Telegram kuliah Ummah Aziz, namun tak banyak yang jawab yang jawab akan soalan-soalan sirah. Yang jawab 60 orang dia jawab. Lalu sebenarnya soalan sirah ini adalah ulang kaji. Kenapa? Sebab sahabat-sahabat dah baca kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ramai yang dah baca. Tahun lepas kita khatamkan kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka sebab itu minta untuk jawab. Satu hari kita cuba buat, jika Allah izinkan, akan satu kuis sirah. Sambil itu kita ada perkongsian hayati Quran yang kita tak sharekan di Facebook, di Telegram Kuliah Ummah Aziz. Maka jemput yang lain juga untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz. Kemudian saya mohon yang terakhir untuk sahabat-sahabat bantu war-warkan tentang program RNR kami, iaitu program Rohani Ramadan. Saya telah pinkan di ruang komen, lalu mohon jasa baik untuk bantu sharekan. Kenapa? Sebab kalaulah ada yang nak membuat pembelian kitab untuk sama ada keseluruhan program ataupun 1-2 program, tak menjadi masalah. Kalau tak beli pun tak mengapa, ianya adalah program percuma. Namun sebaik-baiknya kalau ada yang nak membuat pembelian kitab, maka sebelum daripada 28 hari bulan 3, supaya pada hujung bulan 3 ataupun awal bulan 4 kitab-kitab boleh dipuskan. Lalu pada Ramadan tidaklah pada waktu itu terganggu dengan ada yang nak beli kitab, yang nak push kitab dan sebagainya. Lalu mohon pada waktu itu saya dah pinkan program Rohani Ramadan, maka pada waktu itu bantu sharekan. InsyaAllah detail program akan diberikan daripada masa ke semasa. Namun kalaulah ada yang nak tahu lebih lanjut tentang kitab-kitab, mohon awal, kerana nanti Ramadan program saya penuh daripada sebelum subuh sampailah lepas subuh, sampailah jam 10, jam 11.30, jam 1, jam 2.30. Waktu bila saya nak post kalaulah ada yang nak mendapatkan kitab untuk program Ramadan. Lalu sebaik-baiknya awal, supaya kalaulah ada yang nak jadi rujukan, mudah. Tapi kalaulah yang mana sekadar nak join, silakan. Ianya adalah percuma. Lalu mana Telegram Ustaz tu? Dekat kuliah Ummah Aziz. Lalu sharekan kuliah UMAR. Hanya perlu search kuliah UMAR, kuliah Ummah Aziz.
Lalu bagus ada soalan untuk peringatan. Ianya bukan ujian sebab sahabat-sahabat dah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dan semua soalan daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka sebab itu mohon jawab, baru 60 orang jawab, padahal yang biasa join sirah selalunya 100 orang. Maka mohon untuk jawab. Lalu nama Telegram saya adalah Kuliah UMAR. Saya pinkan di sini. Lalu Telegram search Kuliah Umar Aziz. Perlu join di situ. Kat situ menarik bila saya tengok ada yang jawab betul, ada yang jawab mungkin disalah faham, tersilap. Tak mengapa. Bukanlah ini dapat markah dan sebagainya. Dan yang kedua, mohon untuk bantu sebarkan poster RNR iaitu Rohani Ramadan, supaya kalaulah ada yang berminat untuk membuat pembelian kitab, boleh boleh membuat awal insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni tak ada perkongsian maghrib. Kita jumpa esok jam 8 pagi insya-Allah. Terima kasih semua.